membicarakan kitab Risalah Tauhid pada bab membahaskan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, Al-Qudrah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita pergi jauh dalam bab ni, suka saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan serta puan-puan, ya, kita kembali mengikhlaskan niat kita duduk dalam rumah Allah ini, yang berada dalam majlis ilmu ni semata-mata kerana ikhlas kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga-moga keikhlasan ini Allah beri ganjaran dengan ganjaran pahala yang sama-sama kita akan lihat pada hari akhirat nanti. Pada hari yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari di mana hari yang tak ada manfaat padanya harta-harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, ya, melainkan orang yang sampai pada Allah, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat sejahtera, dengan iman yang penuh pada Allah. Baik, yang ketujuh, ini nak ingatkan balik, dah lama dah, ya. Al-Qudrah, artinya kuasa Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan pada mentiadakan tiap-tiap suatu. Ini maksud sifat kudrat. Maknanya bila kita bincangkan bab ini, tuan-tuan, ya, kita kembali nak tengok diri kita yang sering kita rasakan hebat ini. Bila kita lihat Al-Qudrah, maka kita tahu kuasa mengadakan dan kuasa mentiadakan ini bukan hak kita, dia hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim, lagi azali, yang sabit, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradah. Maka kudrat Tuhan ini bertepatan dengan iradah, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, dalam bab membicarakan kudrah ini, tuan-tuan, kita dah bicarakan dulu, ya. Saya nak pepanas balik pada diri tuan-tuan ni, ya. Dah sebulan dia tinggal ni, tak ingat balik kot, ya. Bila kita bincangkan kudrah, kita pun ada kudrah, ya. Dan kita kembali nak renung balik, ya. Bila kita makan, bila kita minum, kita rasa kenyang dan kita rasa hilang dahaga. Jadi tuan-tuan, soalnya kat sini, ya, saya nak ingatkan balik, adakah yang kuasa, yang berkudrat untuk memberi hilang dahaga, untuk memberi rasa kenyang itu kudrat makanan atau kudrat Tuhan? Inilah bicara kita. Maka dalam persoalan ini ada timbul beberapa fahaman, ada timbul beberapa mazhab. Antara mazhab yang kita dah bicarakan dulu ialah mazhab Qadariyah. Yang mana mazhab Qadariyah ini mengatakan bahawasanya makhluk itu yang memberi kuasa pada mengadakan sesuatu. Contohnya, bila kita makan dan dengan makan ini hilanglah laparnya, maka kuasa menghilangkan lapar itu ada pada makanan. Ya, bila kita sakit, kita makan ubat. Hari ini Actifaz, kan? Tuan-tuan nak rasa sangat tu, yang satu lagi tu, hijau tu apa? Allah, yang kalau sakit otot tu, Panadol yang hijau tu. Kalau tuan-tuan rasa sakit belakang, makan dia tu, 7 minit lepas tu hilang. Maka seolah-olah kuasa tu memang wujud pada ubat, kuasa sembuh. Apa nama dia? Panadol apa? Hijau. Tuan-tuan selalu makan, selalu ganti ubat 3 kaki. Maka kita dapati seolah-olah ubat itu berkuasa penuh memberi hilang sakit tu tadi. Maka kumpulan yang begini, tuan-tuan yang dimuliakan, namanya Qadariyah, yang wujud lebih 1000 tahun yang dulu, ya. Kemudian daripada itu ada satu lagi kumpulan yang mengatakan kita ni tak ada kuasa langsung, yang berkuasa hanyalah Tuhan, ya. Maka kumpulan ini dinamakan dengan Jabariyah. Apa katanya? Ya, barang siapa beriktikad bahawa manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata dan tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka i'tiqad ini dinamakan i'tiqad Jabariyah. Maksudnya kata apa? Hang makan ke, hang tak makan ke, kalau Tuhan nak bagi kenyang, dapatlah kenyang. Hang makan ubat ke, tak makan ubat ke, kalau Tuhan kata sembuh, sembuhlah. Maka i'tiqad yang begini melahirkan manusia yang menyerah segala-galanya pada Allah. Kumpulan ini dinamakan dengan kumpulan Jabariyah.
Ini dua kumpulan tuan-tuan yang kita bicarakan pada bulan yang lepas. Sampailah dalam pepatah Melayu kita kata apa? Yang pipih takkan datang melayang, yang bulat takkan datang bergolek. Kena usahakan juga, baru dia datang melayang, baru dia datang bergolek. Itu qadariyah. Kemudian kita kata apa lagi? Rezeki secupak takkan jadi segantang. Itu kumpulan mana? Jabariyah. Maka dalam dua keadaan yang ekstrim ni, ada kumpulan kata manusia sepenuhnya, ada kumpulan kata Allah sepenuhnya. Maka di mana duduk kita ni tuan-tuan? Ini soal kita malam ini. Kita nak duduk mana satu? Nak duduk qadariyah ke nak duduk jabariyah? Kalau duduk qadariyah, kita menafikan terus kuasa Tuhan. Kalau duduk pada jabariyah, kita melihat Tuhan sepenuhnya. Maka semua kesalahan itu boleh diletakkan pada Allah. Maka inilah ucapan orang kita. Bila berlaku musibah, bila berlaku masalah, bila berlaku kezaliman, nak buat macam mana? Tuhan dah takdirkan kita begitu. Selalu tak tuan-tuan dengar? Kan nak buat macam mana? Kalau dia tak mati kat jalan raya pun, dia mati juga kat rumah. Kan? Ini cakap-cakap ini tuan-tuan, dia cakap-cakap qadariyah. Maka kita nak keluar daripada kumpulan ini tuan-tuan, nak keluar daripada i'tiqad yang sangat ekstrim dalam dua keadaan ini. Maka ada di sana kumpulan yang ketiga. Itulah bahas kita pada malam ini, ya, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, baik. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai, iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata dan tidak memberi bekas pada segala perbuatannya yang disengajanya. Tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir, itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar, yang tiada memberi bekas pada hal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab kita malam ni tuan-tuan. Maknanya kita nak merenung kita punya kedudukan macam mana, hingga kefahaman ini membawa kita ini hampir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita melakukan usaha dan kita letak di sana nanti satu perkara yang dinamakan sebagai ikhtiar, ya, dan akhirnya kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini kita renung pelan-pelan supaya apa tuan-tuan? Kita keluar daripada qadariyah, kita tak terlibat dengan jabariyah. Okey. Sebelum saya pergi sini, tuan-tuan memang faham tak yang qadariyah dengan jabariyah ni? Kalau tak faham, nanti masuk dalam bab ni kita tak nampak di mana kita ni. Aku ni masih duduk kumpulan hak tu apa? Sebabnya tuan-tuan, memang kita gaya mengaji je memang ya. Duduklah mengaji, tapi bila berlaku berdebat kat luar tu, nak buat macam mana? Tuhan dah kata gitu. Nak buat macam mana? Macam kes-kes SPM baru ni kan. Nak buat macam mana? Tuhan takdirkan ustaz, saya dapat 8B. Habis lah. Bila kata Tuhan takdirkan dia dapat 8B, apa guna usaha di sana dulu? Jadi dia takkan kaji balik usaha dia, dia takkan kaji balik tempoh setahun yang diberi itu, di mana kekurangan, di mana kelonggaran, hingga Tuhan bagi dia yang itu. Bila kita letakkan kepada Tuhan takdirkan, dia akan menutup segala fikiran dan menutup segala ikhtiar. Rugi orang yang bercakap macam itu. Maka kita tengok pada malam ini, ya. Baik. Perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ulang. Artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai. Orang ramai ni mana? Orang yang benar di atas jalan kebenaran. Hari ini orang ramai bukan tentu kira tuan-tuan. Jangan kata yang ramai itu semua betul tak. Hak pi konsep tiap-tiap malam tu 1,000, 3,000 orang. Hak mai kuliah ni tak sampai 100 orang. Hak mana betul? Ya, dia kebenaran bukan dijamin atas ramainya. Ya, kebenaran datang dengan zat kebenaran itu sendiri. Maka orang ramai ini kena diperincikan orang yang mengikut perjalanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iaitu apa? Orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata. Tidak digagahi ini maknanya bukan jabariyah, dan tidak memberi bekas pada segala perbuatan yang disengajanya.
maknanya hamba ini juga tidak berkuasa penuh menentukan hasil sesuatu. Tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir, itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah jua. Yang padahal ni tuan-tuan garis, bila masuk yang ni dia mula jadi tak faham. Ya, sebab dia perbahasan yang dah lain daripada yang nak kita bincangkan, ya. Dia bawa balik tuan-tuan faham gini, ya. Maka i'tiqad ahli sunnah ni macam mana? Dia kata apa? Manusia ini bukan digagahi dan manusia ini bukan menentukan hasil, ya. Tetapi manusia ini melakukan perbuatan, melakukan ikhtiar, yang mana semua orang yakin dan sedar perbuatan dan ikhtiar ini tidak memberi bekas. Tetapi perbuatan dan ikhtiar ini nak menggamit takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Faham tak kat situ? Maksudnya gini, ya? Setiap orang yang lapar, tuan-tuan pun lapar apa malam ni? Hujan ni lapar, kena roti canai habis kan? Kan lapar, semua orang rasa lapar. Maka apa ikhtiar kita untuk hilangkan lapar ni tadi? Kita cari makan. Bila kita makan, adakah pasti kita makan ini kita dapat kenyang? Tak juga. Kerana makan ini ialah ikhtiar manusia nak menggamit takdir kenyang Tuhan tu tadi. Bila kita makan, ya, sebab itu kita sebut bismillah, sebab itu kita sebut alhamdulillah, kerana kita nak mohon ya Allah dengan makanan ini terhasillah kenyang tu tadi. Ini ikhtiar yang kita buat. Jangan rasa yakin kalau hang makan confirm hilang lapar. Cuma masalahnya apa tuan-tuan? Setiap kali kita makan hilang lapar. Cuma tuan-tuan cuba tengok saiz. Hak kecil makan sikit, hak besar makan banyak. Bila ukuran ini berlaku tuan-tuan, makanan itu bukan menjamin pula kenyang, tetapi sikit dan banyaknya. Tuan-tuan nampak tak di mana dia punya kekeliruan ini akan berlaku. Bila kita kata hang makan hang kenyang, cuba tuan-tuan lah ni lapak ni makan beras 3 butir seorang kenyang. Saya bagi roti seorang, roti tu hak 4 segi tu belah 4. Kenyang tak tuan-tuan? Kata makan boleh bagi kenyang? Tak. Kerana apa? Makan tidak memberi bekas kenyang. Yang nak memberi kenyang ini Tuhan ni tadi. Cuma ikhtiar macam mana nak sampai pada kenyang inilah yang dilakukan oleh manusia. Maka ada orang makan 2 pinggan, ada orang makan sepinggan, ada orang makan separuh pinggan. Masing-masing kenyang. Tuan-tuan nampak tak? Kalaulah kenyang ini datang daripada makan, maknanya ada berapa Tuhan yang bagi kenyang. Ya, saya nak kenyang kena roti canai. Tuan-tuan nak kenyang, orang belah ni dia kena nasi. Kena nasi. Ada orang nak kenyang kena mi. Ada orang nak kenyang pergi restoran apa? Restoran mana haji ya? Restoran bambu. Bambu balas kat situ. Kita ambil makanan yang berbeza, tapi semua orang merasa nikmat kenyang. Tuan-tuan nampak tak? Maka secara apa? Rasionalnya makanan yang kita ambil ini tidak berkuasa memberi kenyang. Sebab makanan yang berbeza bagaimana boleh memberi rasa kenyang yang sama? Melainkan kenyang ini dia mesti datang daripada kuasa yang lain. Apa yang kita ikhtiar dan usahakan dengan makan itu tadi, nak menggamit takdir itu tadi, nak minta Tuhan bagi kita kenyang. Okey, nampak tak kat sini? Maka inilah yang nak dimasukkan dalam fikir kita melalui pendekatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tadi. Supaya apa? Manusia ini bila makan pun dia ingat Tuhan ni tadi. Manusia ni bila minum pun hatinya terikat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ni setiap kali melakukan kerja dan usaha, dia tak lupa minta pada Tuhan. Maka kalau kita faham beginilah tuan-tuan, tauhid ini, akidah ini dilihat sangat ufuqiyah. Apa ufuqiyah dalam bahasa kita? Sangat horizontal, sangat apa? Allah. Sangat tinggi, sangat utama. Maknanya setiap kali kita melakukan sesuatu, kita mesti mengikat diri kita dengan Allah ni tadi. Maka kalau begitulah tuan-tuan, kita tak akan jadi manusia yang sombong. Kenapa? Kita tahu kita berusaha
dan bukan usaha ini yang akan menghasilkan kebaikannya, tetapi kita bergantung pada Allah akan hasilnya. Maka ikatan yang beginilah tuan-tuan yang Nabi ini ajar pada para sahabat. Cara beginilah yang Nabi didik pada para sahabat. Hingga apa? Hingga para sahabat ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaya mana pun mereka, tak pernah terbit dalam hatinya rasa sombong. Sehebat mana pun mereka, tak pernah terdetik di hatinya untuk berlaku takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok Abdul Rahman bin Auf, macam mana kisah dia dulu, kita pernah ceritakan. Ya, ketika mana Abdul Rahman bin Auf ini tuan-tuan berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah ini. Di Mekah dia seorang hartawan, sangat banyak hartanya. Bila dia nak berhijrah ini, orang Mekah kata apa? Ya Abdul Rahman, termasuk seorang sahabat namanya Sa'id Ar-Rumi. Ya, dia kata apa? Ya Abdul Rahman, kamu dulu waktu di Mekah kamu senang kerana hasil kamu berurus niaga dengan orang Mekah. Andai kamu nak berhijrah, kamu kena tinggalkan hasil kekayaan yang kamu perolehi daripada tangan-tangan ahli Mekah. Bila dikata begitu pada Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf tak apa kata, aku lebih cintakan Allah dan cintakan Rasul. Kerana dia faham, bukan dia yang menghasilkan kekayaan ini, tapi dia tahu kekayaan ini bergantung pada Tuhan. Maka dia tinggalkan segala hartanya, dan dia pergi ke Madinah itu tuan-tuan, sehelai sepinggang. Ini bahasa kita. Dan bila sampai di Madinah, orang Madinah memang kenal dia. Dia kata, ya Abdul Rahman, kami tahu kamu di Mekah ni seorang yang sangat senang, seorang yang sangat kaya, tapi kamu sanggup meninggalkan kesenangan kerana cinta kamu pada Allah dan Rasul. Maka ya Abdul Rahman, pilih apa yang kamu nak di Madinah ini. Kalau kamu nakkan tanah, kalau kamu nakkan ladang kurma, kalau kamu nakkan apa-apa, kami sedia memberi, agar kamu tak rasa susah sebagaimana kamu senang di Mekah dulu. Abdul Rahman bin Auf kata apa? Tunjukkan aku di mana pasar je. Maka dia memulakan balik tuan-tuan, kerana dia tahu dia cuma perlu berusaha, dia cuma perlu menemui jalan yang betul untuk menghasilkan kekayaan tersebut. Dan tak sampai tempoh 3 tahun pun tuan-tuan, satu ketika bila orang Madinah ini melihat kepulan asap-asap, bila orang Madinah ini tengok daripada jauh debu-debu pada pasir ni dah naik ke atas, dia orang kata apa? Semua orang Madinah masuk rumah, pasal dia perisau ribut pasir. Jauh daripada jauh tu dah menghitam dah, debu-debu tu datang. Ahli Madinah semua duduk dalam rumah menanti ribut macam mana nak sampai ni. Tunggu, tengok-tengok, ribut pasir tu mendak balik. Yang muncul ialah harta-harta Abdul Rahman, yang dibawa oleh lebih kurang 300 ekor unta. Bawa harta ni sampai ke Madinah, hasil perniagaan dia. Tiba di Madinah ni tuan-tuan, apa berlaku? Abdul Rahman terus cari Rasulullah. Pergi rumah Rasulullah, Aisyah kata Rasulullah tak ada di sini, Rasulullah berada dengan sahabat di tempat yang lain. Abdul Rahman terus pergi tempat tu, tinggal unta 300 ekor ni tuan-tuan, bersama barang dagang. Kemudian Aisyah kata, ya Abdul Rahman, semalam Rasulullah mimpikan kamu. Bila dengar itu, Abdul Rahman kata apa? Rasulullah mimpikan aku apa, Aisyah? Rasulullah mimpi kamu masuk syurga. Seronok sangat dia. Sampai dia kata, kalau Nabi mimpi, aku sungguh yakin dengan mimpi Rasulullah. Kemudian dia nak berlalu jumpa Rasulullah. Aisyah kata, Abdul Rahman, nanti dulu. Nabi mimpi kamu masuk syurga dengan merangkak. Merangkak tuan-tuan. Nabi mimpi Abdul Rahman masuk syurga merangkak. Tuan-tuan, saya kalaulah orang mimpi saya masuk syurga, bergolek pun kenduri saya. Tak payah bergolek belakang dulu pun tak apa, asalkan masuk syurga. Yang ni, yang Aisyah kata Rasulullah mimpi kamu masuk syurga merangkak Abdul Rahman. Dia jadi tak sedar hati tuan-tuan, tak puas hati. Maka dia tengok dia punya hasil dagangan hari itu. Dia kata, ya Aisyah, kalau ini yang menyibukkan aku hingga Rasul mimpi aku merangkak, beritahu pada orang Madinah, ambil segalanya. Ambil segalanya. Aku nak jumpa Rasulullah dan aku nak masuk syurga bersama Rasulullah dalam keadaan berdiri dan menunggang kenderaan. Dia tinggalkan itu tuan-tuan. Kenapa dia boleh nak tinggi? Kita usah sembang lah tuan-tuan. Kereta bercala sikit pun muka merah. Budak-budak calak kereta sikit pun cari ni. Tunggu ni, sanggup tunggu sejam. Siapa bagi calak kereta aku ni?
tu kita dengan harta. Kenapa kita tak faham konsep yang ini tu tadi? Maka bila muncul orang-orang yang macam ini, kenapa? Kerana mereka faham hakikat kebenaran yang Allah inilah segala-galanya. Allah inilah center, Allah inilah pusat kepada apa nak jadi, apa yang ada dan apa yang tiada. Maka i'tiqad inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan sampailah ke zaman kita hari ini. Baik. Walhasil, ya, maka daripada apa yang kita bicarakan tu tadi tuan-tuan, sekalian makhluk menyahaja. Ya, ni kalau tuan-tuan rasa payah nak bacanya, tulis dalam Melayu je, tak apa, Rumi. Sekali lagi macam mana nak menyahja, sekali lagi payah kan. Kalau rajin nak baca petang-petang, ya. Hari ni saya baru habis kursus tabakuh haji. Baca kitab Bahrul Mazi. Memang perik lah tuan-tuan. Kitab lama tu, ya. Tunggang jadi tongging. Maka kutiplah batu kecil apa dia ni, kelingking kuda. Apa dia? Ada seorang kawan baca kan? Maka disunatkan mengutip di Muzdalifah itu batu-batu sebesar kelingking apa? Kelingking yang kelingking apa saya tak ingat. Kelingking kuda. Kelingking kuda kami duk fikir apa dia kelingking kuda ni. Kelingking kuda tuan-tuan tahu tak? Mana kuda ada kelingking? Yang dia ada satu tu besar ni. Saya duk fikir takkan batu besar ni dengan kutip. Kan sampai penasihat haji tu gelak apa Datuk Seri Ustaz Saleh Ahmad, dia pun gelak. Ini pasal kita lama. Baik tuan-tuan. Jadi yang ni pun ni tak berapa teruk sangat bahasa dia. Jadi kalau tuan-tuan rasa payah, tengok betul ya. Dia menunggang, sekali lagi ada baca menongging dan sebagainya, apalah ya. Walhasil, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif ke atasnya dengan suruh dan tegah, dan itulah sebab bagi pahala dan bagi seksa. Maka nak memahami yang ini dia. Setelah kita faham bahawasanya manusia ini tidak tergagah dan manusia ini tidak menghasilkan kecuali kedua-dua ini bergantung pada Tuhan, maka hasilnya makhluk itu menyahaja dan berikhtiar pada zahir. Pada zahir memang nampak macam kita yang buat. Pada segi mata kasarnya memang nampak kita yang melakukan, ya, dan tergagah pada batin, ya, dari segi dalamnya seolah-olah dipaksa. Ini tuan-tuan mungkin suka dari sudut bahasanya. Maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif. Maknanya kerja buat kita inilah bersabit dengan hukum Tuhan. Kerana ada kerja buat inilah di sana adanya perkara dipanggil dosa dan dipanggil pahala. Tuan-tuan tak faham gambarnya kat sini? Faham rasanya? Tak faham? Baik, saya cuba ulang balik. Ya? Baik, tengok elok ya. Bukan tengok, dengar elok. Bila kita dah faham kita ini tidak berkuasa menghasilkan sesuatu, dan kita juga faham kita ini bukan dipaksa melakukan sesuatu, antara terpaksa dengan menghasilkan sendiri, satu benda dinamakan qudrat, satu benda dinamakan jabar. Satu benda kita sendiri, satu benda dipanggil didorong. Dua-dua ini kita bukan. Kita duduk tengah-tengah ni. Bila kita duduk tengah-tengah ini, maka di sana kita dilihat seolah-olah mengikhtiarkan sesuatu, tetapi Tuhan memberi hasil berdasarkan ikhtiar di situ. Di sinilah bermulanya apa yang dipanggil taklif. Taklif ni apa? Tanggungjawab melaksanakan hukum. Hukum apa? Hukum yang wajib atas mukallaf tu tadi. Maka di sana ada tegah dan ada perintah. Ya, maka manusia boleh berikhtiar untuk melaksanakan apa yang diperintah, boleh berikhtiar untuk tidak melakukan apa yang ditegah. Di sinilah munculnya perkara dosa dan perkara pahala. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Ini dia punya statementnya macam itu. Kita andaikan, ya, Tuhan memerintahkan solat. Bila Tuhan perintahkan solat, adakah bila kita buat solat ini kita tergagah? Faham tergagah? Maknanya kita sujud, kita rukuk, kita iktidal semua tu, kita dilihat bukan kita buat, tetapi oleh kerana kita ni jabariyah. Faham jabariyah? Tergagah. Bukan kita yang tunduk, tapi Tuhan yang menjadikan kita tunduk.
maka 4 rakaat ini ialah takdir Tuhan. Itu satu bab. Yang kedua, adakah kita solat itu dengan hasil kita sendiri? Kitalah yang bangun, kitalah yang baca Fatihah, kitalah yang rukuk dan sebagainya, seolah-olah Tuhan ini tak masuk dalam pengamalan itu tadi. Tidak juga. Maka kita duduk antara dua-dua ni. Kita duduk antara tengah dua ni, ya, antara solat tergagah dan solat yang kita hasilkan. Ya, dua keadaan inilah tuan-tuan dinamakan ikhtiar. Maknanya kita mohon pada Allah, ya Allah, aku nak melakukan solat ini tadi. Maka kita boleh solat kerana apa? Diizinkan Tuhan untuk kita solat dengan kehendak kita melakukan solat. Tuan-tuan faham ke tak faham ni? Saya rasa dia makin jauh ke tuan-tuan faham sangat tu ya. Maka perbuatan melakukan solat dan meninggalkan solat ini hasil daripada mana? Hasil daripada mana? Tuan-tuan tang makan tang minum nampak. Tang ni tuan-tuan macam tak nampak. Okey, saya ulang balik. Tang makan tang minum clear. Tang ni tak apa clear. Baik, seorang yang namanya Ali dalam nak buat solat, dalam nak tinggalkan solat. Kalau dia buat solat, adakah dia buat solat itu hasil usaha dia sendiri? Tak. Kalau dia tinggalkan solat, adakah dia tinggalkan solat sebab takdir dia tinggal solat? Nak buat macam mana aku tak main Zuhur hari ni? Pasal apa? Takdir. Adakah takdir dia tak semayang tu tadi? Tak juga. Maka dia duduk antara dua ni. Bila dia dikatakan boleh memilih untuk solat, maka Tuhan bagi takdir dia melakukan solat. Ya, bila dia pilih untuk tak nak melakukan solat, maka Tuhan dorong dia untuk tidak melakukan solat. Tuan-tuan nampak di mana peranan Tuhan tu kat situ? Jadi di sinilah konteks yang dinamakan dosa dan pahala. Ikhtiar itu ada pada manusia. Sebab itu manusia ni diberi pilih untuk buat atau untuk tak buat. Bila tak buat, dalam bab yang disuruh, di sana ada dinamakan dosa. Bila buat apa yang disuruh, di sana ada perkara yang dinamakan pahala. Maka kesalahan ini tidak boleh lagi diberikan pada Tuhan, melainkan manusia tu yang kena tanggung kesalahan. Kerana apa? Allah dah bagi dia satu ruang untuk dia buat pilihan, ya. Sebab tu kata Nabi SAW dalam bab ini, ya, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Tidak berzina seorang yang berzina ketika dia nak berzina itu imannya penuh. Maknanya kekuatan imannya pada Allah memilih dia untuk tidak melakukan perbuatan zina. Maka kepentingan iman pada Tuhan ini dah dilihat sangat-sangat penting. Bagaimana nak mendorong manusia daripada melakukan sesuatu yang tidak baik kepada melakukan sesuatu yang baik. Maka konsep inilah yang diterapkan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita faham. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita tidak lagi menyalahkan takdir Tuhan. Setelah kita nampak kita boleh berikhtiar untuk melakukan atau tidak melakukan. Di sinilah nak diceritakan taklif ini berlaku pada makhluk. Tapi nak dapat taklif ni tuan-tuan, bukannya diberi ketika lahir dah. Nak dapat hukum ini, Tuhan bukan bagi waktu lahir-lahir dah dihukum tak. Tuhan bagi peluang sampai mereka ini mencapai usia baligh. Maknanya peluang untuk kita ini boleh melakukan ikhtiar itu Tuhan bagi lama. Dan balighnya seorang lelaki ini apabila umurnya mencapai berapa? 11 hingga 15 tahun dan dia bermimpi. Ada sebagian ulama kata bila masuk 9 sampai 15 tahun dia mengalami mimpi bagi lelaki. Bila dah ada mimpi maka dihukumkan baligh. Tetapi kalau daripada 11 sampai 15 tahun tak pernah mimpi-mimpi langsung. Budak-budak dah ni bukan boleh kira tuan-tuan. Kalau dapat game tu tak tidur semalam pun tak apa. Maka dia dihukum cukup umur ketika 15 tahun. Tapi kalau mimpi waktu umur 6 tahun, nak dihukum cukup umur ke? Tuan-tuan jangan buat main. Jadi sebab itu fiqh ni kena dipaham betul-betul. Saat lagi anak umur 6 tahun kita, ayah semalam saya mimpi. Mimpi apa? Dia pun ceritalah mimpi. Mimpi untuk cukup umur. Tuan-tuan nak hukum dia cukup umur ke? Keras kita. Maka di sini fiqh kena dipaham. Jangan kira mimpi dia cukup umur.
Kemudian anak perempuan ini bila nak dapat taklif, bila nak kena hukum, bermula daripada umur 9 hingga 15 tahun. Apabila dalam tempoh itu didatangi dengan darah haid, maka baru dihukum dengan cukup umur. Bukannya bila datang je darah cukup umur, jenuh. Sebab kita ada masalah penyakit dan sebagainya. Jadi memahami yang inilah tuan-tuan puan-puan, Tuhan ini dari sudut yang lainnya sangat-sangat lembut pada manusia. Walaupun dah dijadikan, dia kata relax dulu sampai kamu akil balik dan sampai kamu berakal, barulah Allah taklifkan, barulah Allah bagi hukum buat dan hukum tidak buat, barulah di sana ada dosa dan pahala. Termasuklah kalau dalam tadi kami bincangkan haji. Hari ini orang banyak duit kan, boleh bawa anak menunaikan haji. Haji seorang anak yang tidak cukup umur sah. Tuan-tuan nak pergi satu keluarga, tapi syarat budak tu memayis. Maknanya kalau kita bawa seorang anak umur 7 tahun, dia tak cukup umur. Tetapi bila dia berihram haji atau umrah, hukum haji dan umrahnya sah, tak ada masalah. Tetapi kewajipan hajinya belum tertunai lagi. Ini fahamlah ya. Maknanya setelah dia cukup umur, nanti dia wajib menunaikan haji lagi sekali. Ini memahami konteks yang inilah pada bab hukum yang lain itu tadi. Ini dalam bab taklif itu tadi. Baik, tuan-tuan faham sampai kat situ ya. Maka nyatalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu i'tiqad yang pertengahan atau kepercayaan yang sederhana, kerana i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat. Maka dihukumkan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan mentiadakan perkara yang tiada. Maknanya setelah kita faham kedudukan yang ini tuan-tuan, kita nak dapati akidah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah berdasarkan ajaran Nabi SAW ini dilihat sangat-sangat sederhana dan masuk akal manusia itu tadi. Berkata Ahlus Sunnah, pada hamba itu ada usaha, kerana sebenarnya ada usaha pada hamba, dan mereka itu menidakkan hamba ini tergagah semata-mata, kerana sebenarnya jua hamba itu tidak tergagah semata-mata. Makna kata Ahlus Sunnah, memang hamba itu berusaha, nampak dia buat benda tu, tapi hakikat yang menghasilkan sesuatu itu bukan kekuatan hamba tu tadi. Sebab itu balik pada cerita kita ni tadi tuan-tuan. Kita yang masak nasi, kita yang suap nasi itu dalam mulut, kita yang kunyah. Memang nampak benda tu depan mata, memang aku nampak dia kunyah nasi itu, dan kita memang rasa kita telan. Tetapi yang menghasilkan kenyang ni tadi bukan manusia. Dia mesti bergantung pada Tuhan tu tadi. Sebab itu tuan-tuan, nak merasionalkan lagi, orang Malaysia ni makan nasi untuk hilang kenyang. Untuk hilang kenyang apa? Hilang lapar. Kan orang belah-belah Eropah dia makan roti untuk hilang lapar. Orang sebelah-belah Itali tu dia makan spaghetti untuk hilang lapar. Kalaulah yang menghilangkan lapar ini makanan, tuan-tuan rasa ada berapa Tuhan yang hilang lapar? Dah ada 3. Satu nasi, satu roti, satu spaghetti, jenuh lah. Maka menyembahlah manusia itu akan Tuhan yang menghilangkan lapar. Tiap kali lapar tak ingat Tuhan dah, dia ingat akan roti, ingat akan nasi dan ingat akan spaghetti. Padahal yang itu ikhtiar sahaja bagaimana manusia itu nak menggamit takdir Tuhan bagi kenyang itu tadi. Baik. Dan sebab dihukumkan i'tiqad Ahlus Sunnah itu pertengahan, kerana ia tidak sangat kendur berjela-jela seperti Jabariyah, dan tidak tegang berdenting-denting seperti Qadariyah. Maka yang sebaik-baik perkara itu ialah yang pertengahan, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan sahaja. Yang maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab ini kita dah mula faham. Jadi kesederhanaan awsat ini dia bukan pada soal kehidupan sahaja dah, dia sampai bab akidah ini juga dilihat sangat perlu kepada kesederhanaan. Maknanya tak boleh kita nak minta je pada Tuhan tanpa usaha, tak boleh. Tak boleh juga nak melepaskan segalanya pada Tuhan tanpa usaha, tanpa kita melihat diri kita.
Memang Tuhan bagi rezeki tuan-tuan, betul. Cuba kita duduk hari ini, duduk sini 3 hari 3 malam, minta Tuhan turunkan rezeki. Turun tak? Tok imam kita ada 2, bergila-gila kan, solat hajat, turun tak rezeki? Dia tak turun. Ya? Dia takkan turun. Kerana apa? Tuhan kata nak rezeki kena usaha. Tetapi jangan kamu faham, usaha itu punca dapat rezeki. Usaha itu ialah punca bagaimana Tuhan nak takdirkan rezeki. Ya, ada orang faham rezeki daripada Tuhan. Pergilah jalan kat mana-mana pun. Mai jalan dalam masjid, dapat ikan? Tak dapat. Maka usaha ini kenalah usaha yang sempurna kedudukannya. Ya? Usaha yang sempurna menepati kehendak di mana takdir rezeki itu Tuhan nak bagi. Ya, dan ini dipanggil akidah yang sangat-sangat sederhana. Maknanya tuan-tuan, bila kita faham yang ini, maka di sana muncullah daya fikir, muncullah daya usaha. Yang mana fikir dan usaha ini kita nak menggamit Tuhan bagilah takdir apa yang kita nak ni tadi. Kalau tanpa kita berfikir macam ini tuan-tuan, ada manusia yang duduk saja, ada manusia yang berusaha sesungguh-sungguhnya. Ya, maka kita jangan duduk pada dua-dua keadaan itu, kita duduk pada pertengahan. Kita buat usaha, kita mohon pada Allah. Inilah manusia yang sederhana menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebabnya hari ini tuan-tuan yang dirahmati, sebelum kita pergi jauh dalam bab ini ya, orang hari ini banyak melihat kalau dia dapat benda yang baik, dia nampak usaha dia je. Kalau dia dapat benda yang tak baik, dia lihat siapa? Takdir. Saya benda ni lah yang kadang-kadang kita runsing ya. Kadang-kadang bila yang terdekat ni kes SPM ni lah, kalau dapat 8A, 9A straight, 9A plus itu, orang pergi interview ni, tanya apa usaha dia, apa usaha tu, apa usaha ni, semua dia akan cerita. Ya, tak ada lah so cerita Tuhan tu, tak ada. Tapi yang dapat 8E pernah, tak ada orang nak menduga pun. Tak ada pemberita bagaimana anda berusaha sehingga dapat 8E. Tak ada. Ya, tapi bila tanya macam mana boleh jadi gini, tak tahulah, dah usaha-usaha dah Ustaz. Dah nasib kot. Dia punya jawapan yang itu. Saya dah usaha sungguh-sungguh, saya study dah. Tiap-tiap malam baca buku. Tapi itulah takdir Tuhan ni, adalah hikmahnya nanti. Itu nak apa? Nak memujuk hati. Sebenarnya di situ tuan-tuan, kesalahannya sangat-sangat banyak. Ya, di sinilah kumpulan Jabariyah, di sinilah kumpulan Qadariyah. Ya, kalau dia renung balik tuan-tuan yang dirahmati, ya, dia boleh cek balik dalam tempoh ini. Kita tengok student ni lah, dalam tempoh 2 tahun, tingkat 4, tingkat 5 ni, cuba renung kerja buat dia. Ya, kenapa dia boleh tak berjaya? Mesti ada di sana kekurangan sehingga Allah tak bagi takdir dia untuk dapat sebagaimana orang lain yang berusaha itu dapat. Tapi bila dia kata dah takdir, tak payah cek balik lah. Takdir dah buat macam mana. Yang maka sebab itu tuan-tuan, kita ini dalam bab kudrat ini, dalam bab iradah, nanti kita tengok apa yang dipanggil ta'alluq pada kudrat, ta'alluq pada iradah. Nanti kita akan tengok sifat-sifat yang berta'alluq. Macam mana perjalanan ini harus kita lihat dari sudut manusia dan dari sudut ketuhanannya. Ya, baik. Kita sambung sikit lagi. Maka pikiran-pikiran orang Islam di dalam perkara-perkara yang tersebut telah didapati kebanyakannya mereka itu mengikut fahaman Jabariyah. Sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya, tetapi gerak-geri dan tutur katanya menunjukkan demikian itu. Hari ini memang macam itu lah tuan-tuan. Yang saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu, kan satu kes di mana saya mengendalikan pasangan yang bercerai ni. Kan? Bila dipanggil kaunseling ni, panggil si isteri ni tadi, dia mengadu. Dia kata, tuan, Ustaz, saya tak tahan dengan suami saya nak fasah. Kenapa nak fasah pula? Suami saya ni doktor. Okey lah doktor. Tak Ustaz, doktor pakar. Okey lah doktor pakar. Tak Ustaz, dia doktor pakar pada diri dia. Dia cucuk sendiri lah tu. Kan? Habis tandanya apa doktor pakar hebat? Doktor pakar lah. Suami saya penagih dia tu. Habis bila lagi tahunya menagih? Lama dah Ustaz, sebelum kahwin, waktu bercinta dah tahu dah dia menagih. Tak nampak? Kemudian saya tanya, kalau dah tahu waktu bercinta dulu menagih, kenapa kahwin? Entahlah Ustaz, saya yakin kalau kahwin nanti dia berubah, dan dia janji lepas kahwin nak berubah, tak ada isyak dadah dah. Habis dia pinang tu, kamu terima lah Ustaz, saya yakin gitu.
Habis sekarang dia menagih dah lagi. Menagih Ustaz, dah 5 tahun kahwin tak berhenti lagi. Tu yang nak pasrah ni. Tu saya mula nak marah ni kan. Yang dia awak kena tunggu dia berhenti dulu baru kahwin. Dia cakap gitulah. Entahlah Ustaz, ini kot rezeki saya. Habislah. Ini Tuhan dah takdirkan kot Ustaz, saya dapat suami penagih. Mana maunya tuan-tuan kan. Itu nak kena tampar yang betul itu kan. Dia tak mahu. Waktu di Pinang ni dulu tuan-tuan, bukankah dia ada kuasa, Tuhan bagi dia nak terima ataupun tidak? Dan dia dah ada segala maklumat. Orang yang Minang ni ada segala maklumat. Ini Pak Wa ni memang menagih dadah. Di Pinang itu, adakah dia dipaksa terima? Tak. Adakah dia dipaksa untuk tak terima? Tak. Pilihan tu pada dia. Bila dia kata ya, maka takdir Tuhan bagilah suaminya itu. Ya, kalau yang Minang ni cikgu, dia tak terima cikgu, tak adalah takdir dia dapat suaminya cikgu, tapi dia suka ke doktor. Nak buat macam mana? Bukan takdir dia dapat doktor tu tak. Dia menggamit takdir dapat suami yang itu. Kenapa? Ikhtiar dia menerima pinangan tu tadi. Maka di mana nak disalahkan Tuhan? Tak ada lah. Benda ni lah yang kita nak kena faham dalam diri. Tapi manusia ni, sebab itu saya kata tadi, bila dapat yang tak sedap, bila dapat apa yang dipanggil musibah di akhirnya, maka Tuhan inilah yang menjadi sasaran untuk disalahkan. Maka sebab itu Allah berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kamu jadikan Tuhan itu sandaran. Jangan jadikan Tuhan itu apa? Alasan. Jangan jadikan Tuhan itu sasaran apabila kita tak mencapai apa yang kita hendaki. Maka hari ini banyak tuan-tuan. Saya ambil contoh yang lebih mudah dalam bab yang ini. Bila berlaku je kemalangan jalan raya, semua orang melihat dah takdir Tuhan, dia nak jadi gitu. Minta maaf lah kalau ada berlaku pada tuan-tuan, pada perempuan. Kadang-kadang sebab tu kena faham tuan-tuan. Ada benda ni saya dah ulang 2 kali, siapa saya ulang. Saya tanya tuan-tuan dulu. Seorang yang namanya Abu, minta maaf, ada orang nama Abu? Tak ada nak? Katalah dia bawa motor ni sangat laju. Jalan rupa ni pun ada construction pun dia bawa laju. Satu hari dengan perangai yang macam ini berlaku kemalangan. Waktu tu umurnya 20 tahun. Meninggal dia kat situ. Ataupun masuk di hospital. Patah kaki dan sebagainya. Tuan-tuan rasa memang takdir ke dia kena gitu? Kita senang cakap gini, Allah Haji nak apa mujuk mak bapaknya. Kalau dia tak patah kat jalan pun mungkin dia jatuh kat rumah pun patah juga. Selalu kita cakap macam tu, betul? Ataupun kita kalau dia tak mati kat jalan pun dia mati kat rumah juga. Sebab apa? Ajalnya dah sampai. Jadi bila kita kata macam itu, habislah. Maknanya Tuhan tak dia jadi gitu. Kita nak tolak usaha macam mana pun, kalau Tuhan kata jadi jugalah tu. Maka bila kita berpendapat macam itu tuan-tuan, sedar tak sedar kita ni Jabariyah. Kita mengawal betul juga. Bila betul juga tu habislah. Maknanya kita ni Jabariyah. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak jelaskan balik dia gini, qada Allah ini ada yang dipanggil mubram, ada yang dipanggil muallaq. Mubram dan muallaq ini satu benda yang harus kita fikirkan. Mubram ini maknanya qada yang Allah dah tentukan. Dengan cara apa sekalipun benda ni akan sampai. Saya ambil contoh ajal. Ajal kita ni tuan-tuan, kita tak tahu bila. Maka kita andaikan, ini kita andaikan tuan-tuan, jangan bawa keluar ni. Kita andaikan saja. Andaikan Allah bagi kita tempoh hidup 100 tahun. Cukup ke tuan-tuan? Tak cukup. Okey, katalah Tuhan bagi 100 tahun, cukup pilah. Lama pun umsin orang tengok Kata Tuhan bagi 100 tahun, maka apa yang dipanggil mubram ini tuan-tuan, bila sampai je umur 100 tahun, kita sihat tara mana pun, kita makan pilah tongkat Ali ke tongkat Abu ke, 100 tahun mati. Itu dipanggil yang mubram, qada yang mubram. Tetapi dalam tempoh nak mencapai 100 tahun ini tuan-tuan, ada satu lagi qada, dipanggil qada yang muallaq. Muallaq ni apa? Bergantung pada hal-hal tertentu. Maknanya sebelum sampai 100 tahun ni tuan-tuan, kita ni kaki race. Contoh kata, tak ada lah tuan-tuan dalam ni kaki race. Ketika umur 30 tahun kita ni duduk kerja lumba saja. Bawa motor tak kira apa dah. Dalam tempoh itu katakan berlaku kemalangan. Dan kemalangan ini dari sudut rasional akalnya boleh membawa kepada kematian dan berlaku kematian. Maka qada itu dipanggil qada yang
mu'allaq, bergantung pada sebab dan musabab ni tadi. Tuhan takdirkan mati juga. Kerana apa? Kecederaan itu secara aklinya memang boleh bawa pada kematian. Maka tuan-tuan, kita ini hidup untuk meneruskan qada Tuhan yang mubram sebenarnya, ya, tetapi banyak orang meneruskan qada Tuhan ini sampai tang mu'allaq sahaja. Yang kita nak elak, nak ikhtiarkan, jangan terbabit dengan mu'allaq ni tadi. Biarlah kita terus kepada yang mubram. Maka di sinilah kalau kita faham qada yang jenis dua ni tuan-tuan, sikap berhati-hati, menjaga keselamatan, menjaga kesihatan, menjaga makan, minum, berubat dan sebagainya. Kerana apa? Kita nak hidup dengan takdir dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kefahaman ikhtiar manusia ni tadi. Inilah yang diajar oleh ahlu sunnah wal jamaah itu tadi. Sebab itu tuan-tuan, kalau sakit ini tanpa sebarang sebab, kita dah jaga segala kesihatan, jogging, makan manis kurang, masin kurang, makan pun tak banyak mana, tiba-tiba Tuhan bagi juga sakit. Maka sakit ini bagi orang mukmin dipanggil ibtilaan, satu ujian daripada Allah bagaimana nak meningkatkan iman manusia kepada dia. Maka bila berlaku gitu, taklah kita susah hati. Tapi kalau kita memang tak jaga makan, tak jaga minum, balas je, ada kenduri semua kita hayun, kan, teh tarik, kopi tarik, radik semua kita balas, minum air ni kurang, tiba-tiba jatuh sakit. Dia ibtila ke? Dia ujian ke? Ini dipanggil balasan, nak mengingatkan manusia tentang Tuhan ni tadi. Maka kita duduk dalam dua keadaan tu, renung-renung lah diri kita, minta maaf kepada yang ada sakit. Saya pun ada juga penyakit. Tapi bagaimana kita memahami situasi yang berlaku? Maka sebab itu kata Nabi SAW, ya, ajaban li amril mu'min, satu perkara yang sangat pelik bagi orang mukmin. Apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka dia bertambah iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dapat musibah dan dia bersabar, maka bertambah imannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa-apa yang kena pada kita menurut i'tiqad yang ini tuan-tuan, adalah segalanya merupakan kebaikan pada manusia tu sendiri, ya. Baik. Kemudian kat mana kita tadi? Okey, maka kata penulis, kebanyakan orang Islam dari segi gerak-gerinya dan tutur katanya menunjukkan mereka ini Jabariyah. Ini kita bicarakan tadi. Dalil bagi menguatkan kenyataan ini ialah diambil daripada percakapan orang-orang Islam. Tak kala ditanya suatu, kenapa awak tak naik haji? Dijawabnya, belum ada seru. Ini kenalah kan. Duit dah banyak, rumah ada, semua hutang apa pun tak ada, kenapa tak pergi haji lagi? Tak sampai seru. Bila nak sampai seru? Haji bukan jenis seru tuan-tuan. Dia satu kefarduan yang kita kena usaha untuk pergi. Nak sampai seru sampai malakul maut baru tahu. Bila kata tak sampai seru, maknanya kita ini Jabariyah. Tunggu je. Ini Tuhan dah rezekikan aku pergi Mekah lah ni. Tak tuan-tuan. Dia haji ni kena usaha, menabung dalam tabung haji, dapat nama, pergilah. Kalau tuan-tuan hari ni daftar, 30 tahun akan datang baru boleh pergi haji. Tak keras tuan-tuan. Kalau hari ni umur 50, minta maaf lah, umur 80. Jenuh umur 80 pergi Mekah tuan-tuan. Sa'i tu, saya ketika menunaikan haji umur 20. Allahu Akbar, sa'i yang berapa ratus meter, 400 meter tu nak ulang alik pun rasa letih lah. Itu 20. Nak kali kalau orang pergi umur 80, saya tak tahu lah. Jadi tuan-tuan, kalau boleh, ada kemampuan, ada kewajipannya dah ada, kemampuannya dah ada, carilah jalan tunaikanlah kewajipannya ini. Sebab dia wajib sekali je seumur hidup. Bukannya wajib tiap-tiap tahun, tak, sekali je. Kalau dah pergilah tu tuan-tuan, ada duit, pergi sponsor orang lain untuk pergi. Itu lagi bagus. Cuma kata sebagian ulama, sunat diperbaharui setelah 5 tahun. Itu lain lah. Sebab haji ni tuan-tuan dia ada kuota. Umrah tak ada, umrah pi lah, balas pi lah. Kadang-kadang kita ambil kuota hak orang, kesian kat orang, ya. Baik. Kalau ditanya apa sebab si Polan itu bercerai, maka dijawabnya sudah takdir. Kemudian apabila ditanya apa sebab nakal dan jahat dan tak maju, maka dijawabnya sudah nasib. Dan sudah bahagiannya
maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Ya, maknanya tuan-tuan, ini memang perangai kita lah, nak sebut macam mana. Bila jadi apa-apa, dah nasib aku ramaknya, dah nasib badan, kan Piramli punya cerita lah tu. Tapi itulah antara ciri-ciri perkataan Jabariyah. Tapi bila mari mengaji rasa dah, bukan. Dalam gerak-geri perbuatan kadang-kadang jelas menunjukkan kita ni Jabariyah. Baik. Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya. Kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala dan telah berani menyalahkan Tuhan. Ia menyangka seolah-olahnya Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah, kerana firman Tuhan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya, apa yang mengenai engkau daripada kebajikan, maka kebajikan itu daripada Allah, dan apa yang mengenai engkau daripada kejahatan, maka iaitu daripada engkau sendiri. Apa maknanya? Kalau manusia ini nak berusaha kepada kebaikan, maka Allah akan bagi dia kebaikan. Tapi kalau manusia ini menolak berusaha untuk kebaikan, maka apa yang dia dapat? Kejahatan. Apa? Benda yang tak elok lah. Saya ambil contoh mudah je tuan-tuan. Dengan pelajar ni saya senang. Kita ambil contoh, kalau rajin baca buku, rajin melaksanakan ulang kaji dan sebagainya, insya-Allah Tuhan bagi kejayaan. Tapi kalau malas, dapatlah apa yang dimiliki pada hari ini. Maka Tuhan beritahu terang-terang gitu. Kalau kamu nak buat baik, maka Tuhan bagi kebaikan. Tapi kalau kamu tak nak buat baik, maka keburukan akan sampai pada diri kamu sendiri. Daripada mana? Daripada Tuhan ni jugalah. Cuma Tuhan tak nak manusia ni jadi tak elok. Maka tidaklah Tuhan ini bersifat nak bagi tak elok, melainkan manusia ni tak melakukan sesuatu hingga dapatlah benda yang tak elok. Nak memahaminya lagi macam mana tuan-tuan? Balik pada cerita makan tu tadi. Kalau kenyang itu kebaikan, kita usaha makan, Tuhan bagilah kenyang. Tapi kalau kita tak usaha makan, keburukan, lapar tu sampailah balik pada kita. Maka di mana lagi Tuhan ini nak dipersalahkan? Kembali balik pada manusia itu tadi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab kita pada malam ini, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ada bab-bab yang lain dibincangkan menurut akidah Ahlus Sunnah, cuma kita bincangkan pada malam ini tentang bab kudrat. Sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, maka kita bertindak sebagaimana mereka tadi. Allah Ta'ala a'lam.